Tapi yang pentingnya saya tidak pernah dipenjarakan. Sedikit sebanyak dia akan berkesan, tetapi bukan itu sebenarnya bagi saya faktor yang akan menentukan kalah menang. Kita mencuba tak salah, betul. Betul? Tetapi kalau track record dia tidak bagus, dia akan jadi senjata makan tuan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hari ini saya rasa berdebar sikit. Sebab bukan sekadar berdebar kerana berdepan dengan orang hebat, tapi sebenarnya berdebar kerana inilah pertama kalinya dalam podcast Bicara PRN, kita berdepan dengan satu kerusi yang saya kira angkanya agak menarik untuk kita kongsikan, yang mana angkanya dilihat seperti memberi cabaran besar kepada calon PN, Perkhidmatan Nasional di sini. Kerana di sini ialah antara kursi yang saya kira sukar dan amat menggugat sekali dan amat getir bagi calon muka baru. Yang sebenarnya bukanlah muka baru pun dalam kalangan orang kita. Ramai orang kenal. Dan kita terkejut sebenarnya bila PN menamakan beliau untuk menentang ataupun untuk bertanding di kerusi di mana? Di Pandan Indah. Yang mana di sini PN menamakan Fazil Muhammad Dali, ataupun lebih mesra dipanggil Cik Ton, Ayahanda Cik Ton. Ramai orang kita kenal ni. Lapis-lapis saya cukup popular lah nama ni. Kan? Cukup hebat sebenarnya. Tapi walaupun sehebat mana pun beliau tentu sekali berdepan cabaran besar kerana akan bertemu dengan penyandangnya iaitu Izham Hashim, pengurusi amanah negeri Selangor, yang menang dengan bergaya juga dalam PRU yang ke-14. Apa pun tak apa, kita jumpa dulu Cik Ton kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, walaupun sebab dia tak nampak lesu sebab dia punya body steady. Kan? Macam mana Cik Ton? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Macam mana dari segi perasaannya selepas dipilih oleh PN, diletakkan di Dun Pandan Indah? Perasaan dia, ini satu cabaran yang barulah bagi saya. Sebab saya sebelum ni bergerak melalui NGO. Kan, so bila berubah kepada dunia politik ni, dia jadi macam nervous satu. Lepas tu kita nak dekat dengan orang ramai lagi, kan, untuk meletakkan ego yang tinggi itu turun ke bawah tu. Kita kena sentiasa senyum, sentiasa tanya khabar untuk mencuri hati. Betul tak? Itu salah satu dia lah. Yalah. Cik Ton, kita punya podcast ni kita kena utamakan audio. Jadi kita kena rapat sikit dan kena bagi kuat sikit. Kan? Rapat sikit. Okey, tak apa. Saya agak pelik bila Cik Ton nervous. Cik Ton ni mana jenis nervous? Kan? Jenis yang orang kata apa, hati keras punya ni. Tiba-tiba nervous. Bermaksudnya politik ni bidang baru. Politik ni bidang baru, betul. Bila kita bergerak melalui NGO, kita tak ada rasa suasana yang tegang. Bila kita ubah kepada suasana baru, politik ni dia bertegang daripada segi fighter dia, daripada segi orang ramai. Yang paling tegang netizen lah. Baru dia tahu. Bila sebut pasal politik ni, orang silat ke, orang apa ke, dia jadi gemuruh lah kan. Cuma Alhamdulillah lah, sebelum saya masuk dalam dunia politik, saya dah mohon kad dulu. Mohon kad apa? Kad OKU, Peklak dan Bisu. kena peklakkan dan bisukan dia. Abaikan dia. Kena lawan, kena lantak pi lah. Okey. Apa nak kata, biarlah. Okey, itu kata Cik Ton kita. Tapi sebenarnya saya sama konsep dia. Kita berlaku adil kepada dua-dua side, dan kita akhirnya berjaya juga mendapatkan YB kita, bekas YB lah sebenarnya, tapi masih lagi relevan dipanggil sebagai YB kerana penyandang di sini di Dun Pandan Indah ni iaitu Izham Hashim, Tuan Izham kita, dan pengurusi amanah Selangor, yang kali ini membuat kemunculan semula selepas menang bergaya dalam PRU yang ke-14 dengan majoriti yang sangat-sangat besar sebenarnya. Untuk sebuah Dun, majoriti 16,000 tu besar, sangat besar. Sekarang ada Dun yang menang 1,000 lebih, ada yang menang ratus-ratus, menang puluh-puluh pun ada. Ini 16,000 lebih ni. Dan jika kita lihat kepada keputusan PRU 15 juga, yang mana Parlimen Pandan, Rafizi Ramli juga menang dengan selesa. Seumpama macam satu signal pula yang PH sukar digugat dalam kawasan Pandan ni. Tapi tak apa, sebab ini pilihan raya, segala-galanya boleh berlaku. Malah gelombang hijau yang berlaku dalam PRU 15 pun tak dapat diduga sebelum ini. Jadi tak apa, kita dengar sendirilah apa yang kata YB kita ataupun penyandangnya. 5 soalan yang sama yang kita bagi pada Cik Ton tetap sama dengan penyandang iaitu YB Izham Hashim.
Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suara sedap. Suara orang lama. Ada bass Ada suara orang lama. Dia ada ujung tu kan. Ya. Sihat lah. So Azrul okey semua? Saya macam ni lah, penat sikit lah YB. Dia YB main area Pandan Indah. Ya, Kami main 6 negeri. Okey, cantik. Lagi penat. Lagi penat kan. Ya. Macam mana apa nama dengan tempoh kempen dalam masuk dah minggu kedua ni? Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Memang letih lah. Tu dah malam-malam nak kena, pagi-pagi nak kena tekan banyak sikit madu lah. Lo umur apa? Saya 61. 61. Okey lah, consider kalau kerajaan tu baru 2 tahun 3 tahun pension. Ya, baru lagi lah. Alhamdulillah saya sihat. Tak adalah sakit-sakit apa, cuma faktor usia tu ada sikit lah. Tapi overall tu nampak kesihatan Alhamdulillah. Ya. Baik. Mas 60 ni kalau ikutnya dalam karier politik 60 tengah naik ni. Normally Malaysia ni kan 60 tu kira dalam satu Dia peak tengok time. juga track record macam mana kalau track record 60 kita ke ujung dah. Ya, setuju. Baik, tuan-tuan. Dun Pandan Indah, saya tadi dah pun sebut bahawa memang cabaran getir kepada Cik Ton kita ni sebab Izham Hashim dari Amanah menang dengan majoriti 16,386 dalam PRU yang ke-14, menumpaskan calon BN dan juga calon dari PAS. Dan menarik juga sebenarnya Parlimen Pandan di sini pernah dimenangi oleh Dr. Wan Azizah yang ketika itu menang dengan majoriti 52,543 dalam PRU yang ke-14 sebelum disambung legasinya oleh Rafizi Ramli dengan majoriti 48,296. Tetapi menarik untuk kita bicarakan kerana pada PRU 15 yang lalu PAS yang sebelum ini dalam PRU yang ke-14 hanya berjaya mendapat 8,000 lebih undi tapi meningkat kepada 25,000. Seumpama menunjukkan gelombang hijau turut berlaku di bumi Pandan Indah ni sendiri ataupun di Pandan ni sendiri. Jadi mungkin itu memberi satu signal bahawa Cik Ton walaupun getir tapi sokongan tu ada kerana nampak peningkatan yang mendadak dalam undi yang diterima oleh PAS dalam PRU yang ke-15. So merujuk pada ini, Cik Ton. Podcast ini konsepnya 5 soalan. 5 je. Tapi sebenarnya panas. Panas. Dan Cik Ton hanya ada masa 2 minit untuk menjawab setiap soalan. Tak boleh lebih walaupun 2 patah perkataan pun. Baik. Kita nak bagi adil. Lepas ni kita minta saudara Izham juga untuk menjawab 5 soalan dalam masa 2 minit. So sama, kita bagi sama-sama rata. Baik Cik Ton, soalan yang pertama. Okey, jangan debar sangat. Tak. Okey, Cik Ton, ini agak kontroversi, agak sensitif tapi semua orang tahu. Cik Ton pernah digelar sebagai seorang gangster lah. Bahasa orang Melayunya gangster something lah kan. Orang kata orang gelar. Saya kawan. Saya tak gelar dia gangster pun. Saya gelar dia sebagai sahabat saya ataupun ayahanda kan. Tapi orang gelar gangster. Baik. Dari kali ini bertanding pula. Situasi ini digunakan oleh pelbagai pihak mengatakan apa benda lah Malaysia ni, gangster pun kau bagi jadi calon kan. Jadi apakah ini akan menjejaskan potensi Cik Ton sendiri bila dia dimain-mainkan di media sosial dan sebagainya tentang gelaran gangster now jadi calon pilihan raya. Silakan. Bagi saya gelaran tu bukanlah penting sangat pun. Kalau saya gangster saya tak boleh bertanding. Ada rekodnya? Ada rekod dia. Yes. Tapi bila saya ikut proses-proses yang ditetapkan oleh SPR, saya lulus. Maknanya saya bukan gangster, itu panggilan dia. Yeah. Ataupun gembar-gembur pada orang. Saya daftar nama Fazil. Bukan tulis nama gangster. Yeah. Tak ada, tahu-tahu je gangster. Itu gangster ni, dia kalau dekat dengan gangster pun, gangster kalau boleh dia pun tak nak berpolitik. Betul. Dia dah selesa dengan kehidupan dia kan. Betul. Dah tentu kaya raya. Betul. Saya ni lebih kepada aktivis. Ya. Membantu masyarakat. Sebelum politik lagi je, saya dah membantu masyarakat. So gelaran tu dia bukan jadi tajuk utama dalam pencalonan saya ni. Tajuk utama saya nak bantu masyarakat. Itu saja. Bila mereka mengaitkan dengan sisi gelap yang dulu, adakah relevan benda tu dipakai sampai sekarang? Tak relevan lah benda tu. Bagi saya tak relevan lah. Untuk apa nak pakai benda tu, benda yang dah pas. Semua manusia akan buat kesilapan. Tapi yang pentingnya saya tidak pernah dipenjarakan. Ya.
Tidak pernah dihukum di mahkamah, mahkamah menjatuhkan hukuman ke atas diri saya, tak pernah. Dan saya tak pernah melakukan kesalahan apa-apa bagi saya lah. Dan saya tak pernah buat apa-apa pun kesalahan di bumi Malaysia ni. Tak ada rekodnya. Saya tak ada rekod jenayah. Yes. Jadi tak wajar lah ia tak wajar lah nak menghukum saya sebagai gangster ni. Kalau saya gangster, dah tentu memiliki kekayaan yang hebat. Betul. Oi, lain macam kan dekat China empire kan. Betul. Dan mempunyai orang kata istana yang Betul. yang baik. Betul. Kan? So saya masuk ni saya lebih pada nak membantu masyarakat lah. Ya. InsyaAllah. Adakah benda ni sebenarnya menjejaskan potensi dia atau memberi kelebihan besar pada YB kerana mungkin isu ini dimainkan ataupun isu ini dijadikan sebagai isu senjata oleh pihak PH untuk nak dihebahkan ataupun dijadikan sebagai senjata kempen sepanjang tempoh berkempen ni? Silakan. Sebenarnya bagi saya masing-masing datang dengan pelbagai latar belakang. Ya. Ini menjadikan dia very colourful, cantik. Betul. Dalam kita sistem demokrasi. Saya awal-awal lagi dah ingatkan pada petugas saya yang menyokong saya, apa yang berlaku di masa lampau, kalau dia dah berubah atau sebagainya manusia ni, kita dalam agama membenarkan perubahan itu dan kita tidak gunakan itu sebagai agenda untuk memburuk-buruk menjatuhkan lawan. Saya tidak suka budaya begitu. Budaya kita mesti sihat. Maknanya kita meraihkan kepelbagaian dan kita nak lihat sebenarnya apa yang dia sebagai person apa dia nak buat untuk DUN masing-masing. Ini lebih penting dan lebih baik supaya kita bagi peluang dan ruang seluas-luasnya biar rakyat menilai apa yang sebenarnya yang mampu dilaksanakan oleh setiap calon. Itu lebih baik. Ya, dari segi peluangnya bagaimana kalau melihat kepada isu itu? Macam tu yang sebut, saya kata dia peluang untuk menang ataupun di mana-mana DUN ini, kawasan ini, dia bukan saja bergantung satu faktor. Faktor dalam masa lampau dia ataupun kejayaan dia di masa lampau ataupun dia punya kelulusan akademik dia atau pengalaman. Itu hanya sebahagian daripada perkara-perkara yang boleh membantu kisah dia. Silam lah kot. Dia tidak sebenarnya faktor satu-satunya faktor kemenangan. Betul. Bagi saya lah, pengalaman saya. Menang banyak ataupun lagi. kalah bukan itu faktornya. Bukan itu yang menjaminnya sebenarnya. Sedikit sebanyak dia akan beri kesan, tetapi bukan itu sebenarnya bagi saya faktor yang akan menentukan kalah menang. Jadi YB sendiri pun taklah katanya terlampau selesa dengan isu itu. Saya memang ada disebut awal saya entahlah belakang dan saya nasihat mereka tak payahlah kita bincang dari segi ideas. Betul. Idea, fahaman apa yang nak dibangunkan di pandang ni, apa nak dilaksanakan, itu jauh lebih baik daripada kita bincang benda lepas. Benda lepas bukan boleh ubah. Betul. Benda dah berlaku di sejarah. Betul. Kita jadi panduan, tapi tidak boleh benda tu kita gunakan untuk menjatuhkan lawan atau digunakan untuk menikam musuh politik itu. Ya. Jelas? Tuan-tuan semua? Saya kenal sangat dengan Cik Ton ni. Dan sekarang ni kalau dapat dilihat perubahannya mendadak. Dan Cik Ton sekarang hadir dengan imej yang lebih Islami. InsyaAllah. Sering hadir dalam program-program maulid kan, dan sebagainya kan. Okey. Tak apa. Biarlah yang menilainya anda sendiri. Okey, soalan kedua. Tadi dah pun anda jelas bahawa penyandangnya ialah saudara Izham menang bergaya. Gaya sangat menang dia. Jadi Cik Ton muka baru ni. Muka baru dan dahlah baru dalam politik. Baru juga ada yang kata Cik Ton pun bukanlah orang yang begitu popular di Pandan Indah ni sendiri. Jadi banyak faktor-faktor yang dikaitkan sebagai terlampau baharu sangat di sini. Apakah kelebihan yang ada untuk Cik Ton mencabar penyandangnya? Silakan. Saya tak mencabar penyandang tu, tapi saya mencuba. Saya kiranya dia beri peluang, dia beri kepercayaan. Dia terpilih. Ini bukan kisah siapa lawan siapa. Ini kisah perjuangan masing-masing. YB Izham pun ada perjuangan dia masing-masing. Dia lebih lama daripada saya. Dia dah duduk di orang kata di takuk YB ni dah lama. Dia lagi satu dia Exco. Kalau nak ikut sejarah politik, saya bukan orang politik. Tapi saya berpolitik melalui NGO yang bergerak, tidak dibantu oleh sesiapa. Hanya di kelangan saya je. So bagi saya tak ada apa pun. Kita mencuba tak salah, betul. Daripada kita menolak tawaran yang diberi oleh bos, kita tolak macam itu. Seumpama kita belum berperang, kita dah mengalah. Betul. So kita berperang lah sama-sama. Dia pun akan ada rasa resah. Yang calon-calon yang ada di Pandan ni semua akan ada rasa resah. Semua nak menang. Tapi kita usaha, semua terletak pada Allah. Lain tak ada. Tentang tadi Cik Ton sebut pasal perlibatan dengan NGO. Adakah itu akan bagi kelebihan bila Cik Ton kelebihan tu
orang kata kalau mungkin tak banyak tapi membantu. Sebab saya bukan di Kepandan saja, di satu Malaysia. NGO saya bergerak di satu Malaysia. Sekurang-kurangnya mana orang yang melihat saya bertanding mungkin akan berdoa untuk saya. Orang ni pernah hantar beras walaupun secupak, orang ni pernah hantar gula walaupun sesudu. Itu saja. Perkhidmatan Cik Tuan dengan anak muda adakah juga memberi sebarang kelebihan? Itu salah satu dia lah. Sebab saya pun bukanlah tua sangat dan bukan muda sangat. Half-half, balance. Tapi dalam kategori dengan anak muda ni samalah. Saya menghargai anak muda kerana saya pernah muda. Adakah ini menjadi kelebihan utama untuk menguasai Dun Padang Indah? Kerana penyandang dengan rekod yang sangat-sangat besar kemenangannya dan ditambah pula dengan faktor pengundi dalam PRU 15 yang lalu. Silakan. Ia bergantung. Ia bergantung. Dia macam pisau dua mata. Kalau dia dah ada pengalaman, dia dah ada di sini dan dia dah bekerja. Tetapi kalau track record dah tidak bagus, dia akan jadi senjata makan tuan. Tapi kalau kata dia di sini dah lama dan buat kerja dengan baik, tentulah dia akan membantu calon itu. Dan pada yang baru masuk, itu merupakan satu disadvantage lah. Satu kelemahan lah sebab dia tidak ada, orang tak kenal. Mana pisau dia cuma sebelah lah. Sebelah saja. Dia orang tak kenal dia. Jadi ini ada kelebihan sikit. Tapi macam saya sebut tadi, kalau saya tak buat rekod servis saya, hemat saya tak bagus, dia akan makan tuan lah. Dia akan membantu mengalahkan saya sebenarnya. Pada pandangannya, pada perkhidmatannya macam mana? Nampak macam mana? Dari segi, adakah nampak track record tu membantu? Ya, kalau ikut kita ada KPI kita. Kita ukur dari segi penyelesaian aduan rakyat, dari segi perkara-perkara baru yang dibawa dalam DUN itu. Kita pantau. Alhamdulillah saya boleh kata hampir lebih 80%. Apa benda yang aduan, apa benda perkara yang buat boleh selesaikan dalam 5 tahun. Yang lain itu bukan tak boleh selesai, tapi memerlukan sedikit masa lagi. Lebih masa. Itu sebenarnya yang berlaku. Dan alhamdulillah saya happy, gembira kerana sokongan dan dokongan sambutan daripada masyarakat Pandan pun sangat luar biasa sepanjang 5 tahun saya di sini. Penerimaan orang okey? Penerimaan cukup baik. Walaupun saya masa tu orang baru. Saya pun orang baru dan daripada luar. Orang baru time tu lah. Betul, masa tu. Sekarang ni kira orang lama lah. Dan makna dia tak mustahil orang baru nak menang. Saya orang baru masa tu pun boleh menang. Betul. Dan kursi Pandan ni sering kali berubah-ubah orang dia. Ya. Adakah kemunculan muda dan juga bebas ni akan beri masalah kepada side mana? Side PN ke side PH? Dan siapa yang akan dapat kelebihan daripada penyertaan mereka ni? Silakan. Semua tak dapat kelebihan. Yang dapat kelebihan tu yang pemenang lah. Memanglah. Kan? Dia akan ada perubahan lah. Dia akan ada pilihan ni semua datang daripada pengundi. Betul. Tengok pada skill masing-masing untuk menarik undi. Yang bebas pun kita tak boleh nafikan. Dalam perjuangan ni dia tak boleh kira hebat, kuat, tak kuat, tak. Semua ada matlamat perjuangan masing-masing. Semua ada matlamat untuk menang. Kalau dia tak ada matlamat untuk menang, untuk apa dia bertanding? Betul. Kan? Untuk apa dia rugi duit dia? Masing-masing ada follower masing-masing. Masing-masing ada pengikut masing-masing. So kita sekarang ni bukan nak follower kita ikut kita lagi. Follower kita dah tentu. Dah memang pure lah. Kita nak ambil follower daripada lawan-lawan kita. Daripada lawan kita yang boleh ikut kita, yang boleh membantu memberi satu undi. Satu undi dia tu lebih berharga. Daripada orang yang banyak bercakap tapi tidak boleh memberi undi pada kita. Tapi kalau PN bertemu PH, for sure solid PN PH. Dan sekarang ni akan ada undi yang pergi pada muda. Yang pergi pada muda ni, Cik Tuan rasa perpecahan tu berlaku daripada kelompok PH ataupun PN tadi? Dia dua-dua kelompok akan ada. Akan rasa kerugian tu? Pasti. Sebab satu undi sangat berharga kan. Kalau pecah, amat merugikan. Tapi merugikan pada kita lah sebagai calon kerana tak mampu mempertahankan satu undi tu. Sayanglah, rugilah. Peranan muda ni nampak macam mana di sini? Kuat? Nak kata tak kuat, semua kuat. Empat-empat tu kuat. Empat-empat tu hebat. Kalau tak hebat tak datang kat tempat pertandingan. Okey, Cik Tuan memberi jawapan yang selamat. Okey, tak apa. Jelas. Jadi pecah undi tu pecah undi from PH atau pecah undi from PN ataupun PH akan mendapat satu kelebihan. Tadi saya perhati juga tadi saya lalu sini kan. Saya perhati bendera PH dan PN dan muda ni macam selang-seli lah. PH muda. Ke dia pernah dah geng lah ni? Mungkin boleh ulang sikit. Saya macam tu saya sebut. Saya bila saya membuat
turun kempen. Seringkali saya bertembung dengan calon muda Puan Lisa. Dan kadang-kadang saya pernah duduk sejam dengan dia berbual, bagi tips ke dia macam mana nak kempen. Bagi tips? Ya, Macam sebab tu dia saya mengamalkan politik budiman lah dalam kita berkempen. Dia pun baru, tak ada pengalaman yang kita berkongsi banyak. Alhamdulillah, saya rasa cukup teruja lah. Maksud saya, kita bagi saya setiap pilihan raya ni berbeza sebenarnya. Kita tak boleh nak samakan. Dulu kita sama 3 parti yang besar tu. PAS masa tu, BN sama BN. BN ni parti lama, besar, dan juga Pakatan Harapan. Sekarang ni BN bersama dengan Pakatan Harapan. Mana kombinasi 2 parti besar. Kita berhadapan dengan Perikatan Nasional dan muda yang agak baru dan juga calon bebas. Jadi tentulah senarionya tidak sama, dan saya tak lihat bahawa kehadiran muda pada peringkat ini, mungkin depan kita tak tahu, yang boleh menggugat mana-mana parti lah dari segi sokongan mereka. Sebab mereka masih lagi baru dan masih cuba nak adjust kedudukan mereka dari segi sokongan. Walaupun mereka memfokus anak muda, tapi kita lihat nanti macam mana sokongan mereka. Dari segi mengganggu undi mana yang akan terganggu? Undi PH ataupun undi PN? Susah nak cakap lah benda ni. Sebab anak muda ni dia ada yang, sebab bagi saya anak muda ni, saya dah kaji tu. Kebanyakan anak muda ni mereka tidak ada kesetiaan pada mana-mana parti. Betul, setuju. Mereka akan tengok dan teliti dan lihat pandangan ibu bapa mereka, kawan-kawan, dan mana yang bagi perhatian pada mereka. Normally the last minute dia akan decide mana yang parti yang dia akan sokong. Jadi maksudnya bukan menarik pengundi totok. Tidak sebenarnya bagi saya sukar untuk menentukan sebelah mana sebenarnya akan beri sokongan kalau ada pada muda. Baik, sini kursi mix. Ramai kata ini, ada yang kata di Kedah itu banyak majoriti Melayu. Sini majoriti bukan Melayu. Tapi di sini saya kelaskan sebagai mixed seats, iaitu kursi campuran. Walaupun Melayu dominan iaitu 43%, tetapi sebenarnya dalam pilihan raya di bawah 50% bukanlah satu majoriti yang solid. Betul. So Melayu hanya ada 43%, manakala di sini ada 22.4% Cina dan juga 4.3% India, dan selebihnya yang lain. Bermaksud lebih kurang 56.6% bukan Melayu di sini. So kesimpulannya, ini bukan kerusi Melayu. Betul. Jadi, Cik Ton, situasi ini adakah dia bagi masalah? Sebab selama ni PN sentiasa bersuara bahawa kelebihan untuk PN ialah di kerusi Melayu. Malah mereka meramalkan kemenangan mereka akan hadir di zon-zon Melayu, macam di utara Selangor, di Tanjung Karang, Kuala Selangor sebagainya. Sini macam bukan kerusi tumpuan mereka. So macam mana Cik Tom melihat situasi ini? Dia atas semua atas kita, bos. Kan? Semua atas pengundi masing-masing. Yang Melayu ni kita tak takut sangat. Lagi satu yang anak muda ni pun kita kena risau-risau juga. Kadang-kadang dia duduk atas pagar je, nak ke kiri pun boleh, ke kanan boleh. Yang kita nak kena fokuskan India dengan China. Pasal mereka paling susah nak bagi undi kat kita. Sangat paling susah. Tapi semua kita, kalau kita berjumpa dengan dia, macam setiap kali saya pergi bertemu dengan orang ramai, kita cuma nak tengok reaksi dia je. Kita tahulah daripada reaksi dia tu, dia terima kita ataupun tidak. Tapi macam mana pun kita meraihkan. Cukup sekadar senyuman dia pun dah boleh membantu bagi semangat pada kita untuk berjumpa lagi orang-orang lain. Kan? Dia memanglah, China ni paling susah. Tapi kita bukan main resi untuk ni, tak ada. Kita kalau boleh nak juga dia bersama dengan kita. Nak juga dapat undi dia untuk kita juga. Untuk dia beri peluang pada saya, untuk beri peluang sama lah, India ke China ke, itu yang penting lah. Kan? Kalau nak ikutkan nak dapat solid paling susah, mustahil. Tapi keajaiban tu mungkin ada. Apa strategi yang kita gunakan untuk mendekati mereka ni yang bukan Melayu? Sebab daripada Bersatu pun ada gabungan juga dengan China. So kita menggunakan kelebihan pada mereka, jumpa, dan kita gunakan dia sebagai guide. Dia lah banyak guide saya. Kenalkan undi N21 Nur Pandang Indah ni. So alhamdulillah banyak juga yang bergambar dengan kita, senyum. Tapi kita berdoa je lah dia boleh memberi undi pada kita. Kan, usaha dah. Finishing tu je. Finishing tu sebab undi tu rahsia. So sini saya pasti PN tak berapa nak yakin sangat sebab ini bukan kursi majoriti Melayu yang dominan. So adakah ini penunjuk jelas bahawa kelebihan dan kekuatan terletak pada PH
Kerana PN mungkin akan struggle dengan majoriti pengundi Melayu yang kurang di sini. Ya. Itu ada ketepatan juga di satu sudut, dia ada agak tepat. Di mana kerusi Pakatan Harapan ini ataupun perpaduan ini akan memberi advantage di kawasan-kawasan yang mix dengan pengundi India, China hampir-hampir sama ataupun agak besar, 30% sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama macam saya sebut tadi, itu adalah ukuran dahulu. Kali ini dengan kehadiran Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan, itu formula itu mungkin akan tergugat. Kerana maksud tergugat tu adakah mana dia akan memberi kelebihan semula kepada PH dan gandingan dengan Barisan Nasional di kawasan-kawasan yang majoriti besar Melayu. bukan sinilah, maksudnya overall. Yang ni bagi saya lah, kita tak boleh lah nak claim kita dah menang. Itu satu perbuatan yang agak Tapi lebih selesa lah kot. selesa sikit, sebab saya memang mendapat sokongan yang kuat termasuk saudara Rafizi itu pun daripada kaum Cina dan India di sini. Jadi cuma kebimbangan kita adalah dari segi keluar mengundi, jumlah keluar mengundi itu. Ya, itu mungkin dirisaukan, betul. Ya. Dan Melayu di sini pun saya tengok berbeza dengan saya daripada 5 tahun lepas. Kali ini sambutan daripada orang Melayu nampak tu sangat-sangat luar biasa kali ini pada saya bila saya turun di Kampung Pandan dan kawasan-kawasan yang majoriti Melayu. Jadi saya berkeyakinan fenomena kata Melayu mesti sokong PN itu bukan satu perkara yang kata kemestian, dia bergantung pada tempat dan keadaan suasana ataupun calon yang ada di situ. Jadi bukan sesuatu yang at least untuk negeri Selangor lah. Tapi kalau begitu dengan gabungan BN pula bersama dengan PH, seumpama macam YB melihat macam kursi Pandan ini macam kursi yang selamat untuk PH kot. Agak selamat. Lah. Ya. Bolehlah lepas ni dah boleh confirm exco. Jangan. dah. Saya selalu sebut pada pengundi saya, kita jangan terlalu leka. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa kalau menang 1-2 ya tidak cukup. Kita kena perlu 29 untuk merita. Betul. Jadi itu kena hati-hati. Betul. Alright. Apa yang Cik Tuan lihat perlu diberi perhatian secara khusus dan lebih untuk rakyat ataupun pengundi di Pandan Indah ini sendiri sekiranya menang dan yang mereka sering suarakan yang meminta untuk diberi perhatian? Silakan. Okey, selama pada first campaign sampai ke hari ini, saya masuk ke Kampung Pandan, yang saya berjumpa satu makcik ni, dia tak nak minta apa pun, dia tak nak minta duit, dia tak nak minta sumbangan, tak. Dia nak minta tanah dia tu di freehold kan. Sebab tanah di Kampung Pandan 33 tahun je. Itu yang dia minta, dia bukan minta untuk dia mungkin dia dah cakap dia tak lama pun akan hidup, tapi anak dia, cucu-cucu dia ni yang akan hidup yang akan menetap di Kampung Pandan tu, takkan sampai zaman anak dia rumah tu akan diambil. Dia 30 tahun. Itu pengorbanan seorang nenek ataupun mak untuk mempertahankan tanah tu. Lain isunya? Lain isunya biasalah klinik kerajaan. Dia minta saya wujudkan UTC. Kat sini paling tak ada lah, klinik kita tak ada, jauh. Kalau Kampung Pandan ni ada. Tapi kalau yang belah-belah belakang-belakang ni, dia kan hujung. Itu jauh, paling susah. Ada pun ada tapi jauh. Bila saya duduk dengan penduduk banyak lah. Lagi satu jalan, dia kerosakan jalan ni banyak lah. Macam banjir tu memang ada. Apabila mulalah start operasi untuk korek-korek ni akan ada banjir. Bukanlah banjir sampai timbus rumah, tak. Tapi banjir tu tak ada lah. Jalan jadi tak elok apa semua. Kalau Cik Tuan menang, katalah kalau menang, tapi Selangor ni gagal ditawan oleh PN, mampu ke Cik Tuan nak realisasikan benda-benda tu? Kita nak janji semua, merealisasikan semua tu mungkin tak boleh. Tapi kita usaha untuk memudahkan. Kan, sedikit demi sedikit, lama-lama penuh lah. Kalau kita nak janji buat semua tu memang tak mampu lah. Peruntukan kita pun kita tak tahu berapa. Cuma perjuangan tu akan dibuat lah. Perjuangan tu kita akan buat lah. Cuma untuk laksanakannya banyak faktor. Banyak faktor. Kita pun bukannya orang atas. Saya bukan Perdana Menteri yang boleh mengeluarkan kalam. Satu Anytime, kalam siap. Saya bagi ni hari. Hari ni saya siapkan, insyaAllah. Kalau kita lihat dari segi keseluruhan, boleh kata ada 3 perkara besar lah. Pertama berkait dengan kehidupan kesejahteraan rakyat di kawasan Pandan Indah ini. Yang kedua dari segi prasarana lah. Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan isu-isu yang long standing, cerita lama saya akan sebut. Yang pertama tu, kesejahteraan makna di sini, kawasan ini kita bersebelahan Kuala Lumpur.
Jadi ramai yang tinggal di sini, kebanyakan dari luar, dia tinggal di sini kerana mereka bekerja di Kuala Lumpur. Kos hidup di sini jauh lebih rendah. Dan di sinilah banyak konsentrasi pangsa puri atau rumah pangsa yang kos rendah. Yang 5 tingkat yang tak ada lift. Jadi itu sedikit sebanyak menggambarkan kemiskinan bandar di Pantai Indah ni dan juga di Ampang. Itu yang saya fikirkan, anak-anak mereka ini yang telah besar sebagainya, bagaimana mereka ini dapat kita naikkan sikit taraf kehidupan mereka melalui program-program yang sesuai di bawah kerajaan negeri yang kita lancarkan bawah ni, bagi training yang sesuai, dari pendidikan yang sesuai, supaya anak-anak mereka ini dapat membantu keluarga mereka meningkatkan taraf. Itu yang pertama, kesejahteraan hidup. Yang keduanya ialah prasarana. Prasarana ni di sini memang bandar kan, ataupun luar di outskirt bandar saja. Just next to Kuala Lumpur. Jadi kesesakan dari segi jalan dan sebagainya. Banjir is not an issue lah, ialah bukan isu. Memang ada sikit banjir kilat, itu pun yang saya dah sebut selesaikan. Ada 3 tempat di Taman Kencana tu yang 20 tahun lebih tu tak diselesaikan dengan, alhamdulillah saya berjaya. Sehingga hari ini tak ada isu di Pantai Indah dan juga di Putra Sulaiman. Ini pun alhamdulillah berjaya diselesaikan. Isu-isu berkenaan dengan jalan lah, itu kita pun ada buat penambahbaikan, turapan dan sebagainya, itu berjalan. Dan lain-lainnya tu kita melihat dari segi kewajaran untuk meningkat naik taraf jalan dan sebagainya, dan juga MRT dan sebagainya. Itu akan dalam proses perbincangan dan pelaksanaan. Dan yang ketiga ni long standing. Tak sempat. Tak boleh. Tak apa. Okey, Cik Tan. Alright. Tahniah. Siapa kata ada masalah, tak ada masalah pun okey kan. Walaupun awalnya nampak gemetar, tapi gemetar seorang ayahanda badan-badan sasa macam ni kan. Dia gemetar sikit je, hati sikit je. Dan dia buka mulut habis. Settle masalah. Okey, tuan-tuan semua. Kita bagi tambahan masa 2 minit untuk Cik Ton menyuarakan sesuatu pada pengundi-pengundi di Pantai Indah untuk hadir mengundi, datang awal, pilih yang terbaik dan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai pengundi yang matang, jangan berbalah untuk Pantai Indah ni. Silakan Cik Ton, kamera ni. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga pada sahabat saya Azrul kerana memberi peluang kepada saya untuk dalam live TikTok dia. Masya Allah, bukan senang Bukan TikTok ni, ini dekat Berita Harian. Oh, Berita Harian. Masya Allah, Masya Allah. Okay. Saya kenal Azrul ni daripada TikTok. Okey, daripada Berita Harian. So, bagi saya sebagai calon N21 Pantai Indah, Fazil Muhammad Dali atau dalam kurungan Cik Ton, saya merayu kepada semua penduduk Pantai Indah untuk memberi saya peluang ataupun cuba saya untuk menjadi seorang calon lah kan, seorang calon sebagai pemimpin di Pantai Indah, untuk saya berusaha membantu apa sahaja keperluan yang boleh saya bantu dan beri saya satu kekuatan lah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua para penonton, warga Pantai Indah, saya Izham Hashim, calon Pakatan Harapan atau perpaduan bagi N21 Pantai Indah. Calon yang keempat lah atas kertas undi tu, ingin merayu pada tuan-tuan perempuan supaya keluar beramai-ramai pada 12 hari bulan Ogos yang akan datang, Sabtu, untuk mengundi dan menyokong Pakatan Harapan ataupun harapan bagi kita memastikan kesinambungan program-program yang telah dilancarkan dan akan dilancarkan dan telah dilaksanakan di negeri Selangor ini, dan juga menjamin kestabilan bagi juga kerajaan pusat nanti, insyaAllah ya. Jadi itu seruan saya. Tuan-tuan semua dah mengenali saya 5 tahun dan saya telah buat yang terbaik. Moga usaha kita ini akan diberkati oleh Allah SWT dan kita dapat menjamin kestabilan dan penerusan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Selangor dan negeri Selangor. Terbaik. Okey, alhamdulillah. Selesai juga akhirnya, dan terima kasih baby kerana bagi ruang dan masa untuk kami bertemu pada hari-hari terakhir menjelang tempoh PRN ataupun hari-hari pengumuman undi. Tak ramai pun, kami mungkin dapat jumpa lagi 2-3 orang je. So YB antara yang terpilih dan saya juga ucap terima kasih pada usaha baik daripada Berita Harian. Ya, Berita Harian dan juga Harian Metro. Harian Metro yang telah bersusah payah betul untuk menyampaikan maklumat yang betul kepada pengundi. Biar pengundi yang decide. Yes, betul. Kita bawa yang betul, biar pengundi yang decide. Ini satu
Itu jugalah iltizam Ya. ataupun nekat NSTP Group, Medan Prima ni. Kami nak balance. balance ya. Kami tak nampak belah sana belah sini dah. Kita bagi sama kata Bagi ni. sama. Dua-dua bagi hampa dengar. Dan hampa pilih sendiri mana yang terbaik. Itu betul-betul demokrasi. Yes, demokrasi. Dan decide mengikut apa yang kehendak anda semua. Yang penting jangan hanya sekadar berbicara tapi tak keluar mengundi. Betul. Sia-sia. Jadi apa pun tuan semua, teruskan lagi. Ada lagi dalam 2-3 orang yang dapat kita jumpai lepas ni insya-Allah, dan kita akan pastikan tuan-tuan mendapat yang terbaik daripada semua platform di bawah kumpulan Medan Prima. Jumpa lagi. Assalamualaikum.